مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المدين كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة، في ذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلت صفاته، يا بخت اللي فضلوا ماشي يشفع له بمماته. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالبر. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du.
Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah semoga saya doakan tuan-tuan dan puan-puan terus insya-Allah kekal bertenaga dan dirahmati kehidupan kita insya-Allah dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah tajuk kita tunggu-tunggu sama tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan insya-Allah saya mohon sebelum kita mulakan saya jemput panel kita insya-Allah. Saya mohon tuan-tuan terus komen dan tolong komen suara saya jelas ataupun tidak. Boleh komen dulu tak jelas ataupun tidak. Dan mohon kawan-kawan yang lain, sahabat lain semua tolong invite kita punya kawan-kawan, sahabat-sahabat lain semua join untuk kita belajar satu benda yang sangat best gila malam ni. InsyaAllah saya jemput panel yang sangat-sangat awesome untuk share dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus komen, like, komen dan share. Dan boleh terus invite kawan-kawan yang lain dan boleh komen jelas ataupun tidak. Alright? InsyaAllah saya tengah setting kita punya tetamu jemputan kita insyaAllah. Okey. Terima kasih banyak. Tahniah Cikgu Jingga, masya-Allah. Tahniah Siti Zara, tahniah Zazli Haji Mak Nasir. Tahniah semua insya-Allah. Okey. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, masya-Allah. Iya. Assalamualaikum. Jelas tak cikgu suara? Jelas, clear. Tak dengar cikgu suara? Clear. Alhamdulillah. Dengar tak? Kurang. Suara cikgu tak berapa jelas. Kurang jelas ni. Dengar tak suara? Masya-Allah. Tahniah semua. Cubaan 1 2 3 mic. Dengar tak cikgu suara? Masya-Allah. Okey, kita tunggu kejap cikgu kita masya-Allah. Okey, di sini suara okey, clear. Kalau dari Ustaz Faiz di sini dengar begitu jelas sekali. Cikgu boleh open mic tak? Tes 1 2 3. Mic mute ke? Boleh test mic tak? Test mic. Tes sebab kita punya viewers kita tak dengar lah suara. Belum dengar ya. Kamera audio. Okey, viewer semua mungkin tolong boleh pakai share dan boleh tolong komen tak? Dengar tak suara cikgu? Suara cikgu Ishan kita dengar tak? Okey. Cuba 1 2. Sudah dengar Ada 2 rupanya. Tak dengar, tak jelas cikgu. Cikgu masuk balik boleh? Try. Okay, saya pakai yang ni lah, mikrofon ini. Okey, sekarang dengar lah. Kejap ya. Okey, kejap. Kita ada masalah teknikal sikit. Kita minta okey. Kejap. Okey, saya tak dengar suara. InsyaAllah. Dengar. Okey. Saya tak dengar suara. Okey. Okey. Okey, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syam. Waalaikumsalam. Salam perkenalan. Salam perkenalan, masya-Allah. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Cikgu apa khabar, sihat Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu bagi masa, bagi masya-Allah perkongsian kita malam ni kan. Saya excited lah sebenarnya dengan benda ni sebenarnya. Okey, cikgu jelas tak suara saya cikgu? Jelas, clear. Okey, alhamdulillah. Okey, yalah tanpa lengahkan masa kan, kita pun dah drag masa sikit. Kita nak minta kenalkan sikit lah cikgu kan, kepakaran semua dan sebagainya. Semua kita punya penonton kita pun dah excited dah sebenarnya dengar. Jadi kita kenalkan dulu cikgu kita, boleh tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita banyakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini kita sempat mengadakan program yang sebegitu indah ini. Terima kasih saya terlalu banyak sekali untuk mantan bos saya Puan Siti Zahra yang telah melorongkan pertemuan saya dengan Ustaz Faiz pada malam ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya adalah seorang guru sekolah rendah dan sudah berjaya menghasilkan 8 buah buku lah. 8 buah. Subhanallah. Itu sajalah perkenalan awal ringkas pada malam ini. Jadi cikgu boleh bagi tahu tak sikit, kita malam ni insyaAllah cikgu kita mungkin akan jawab beberapa soalan lah daripada audiens kita kan. Tapi banyak benda sebenarnya. Tadi saya dah bagi tahu dah beberapa guru-guru ibu ayah dan memang sangat-sangat excited lah diorang nak tahu. Dan saya pun masya-Allah sebenarnya Cikgu Hisham ni Allah ramai orang kenal sebenarnya kan. Allah segan pula saya. Kan. Okey, jadi satu benda jadi baru cikgu, lah. Jadi kita pun sebenarnya nak tahu juga sebenarnya cikgu pasal permulaan lah sebagai mukaddimah lah kan sebelum kita masuk dalam lagi kita bincang pasal anak-anak, pasal watak, pasal pemikiran dan sebagainya ni. Boleh tak cikgu mungkin bagi tahu sebenarnya apa sebenarnya psychobiometric tu apa cikgu? Mungkin ramai tak jelas kan. Baik, pertama kali saya tunjuk kat inilah. Ustaz Faiz nampak warna apa ni? Warna ungu. Bukan warna ungu, warna kuning. Warna kuning oranye. Warna kuning. Tutup dulu. Gitu. Lebih jelas warnanya? Yang tu warna kuning oranye. Dia macam lebih kuning. Kalau saya kata orange? Kalau orange pun boleh masya-Allah. Boleh juga. Orange pun dia warna-warna orange gitu. Sebenarnya dia warna kuning sebenarnya ni. Betul-betul kuning. Tapi kerana lampu ni dia lampu mungkin nampak macam agak kuning muda. Tapi kita boleh bergaduh dengan manusia kerana perbezaan pendapat. Sebenarnya dia warna merah. Masya-Allah. Ajaib. Jadi dari segi pandangan Ustaz Faiz dia warna kuning. Tapi dari segi pandangan saya warna merah. Tadi saya bergaduh dengan Ustaz Faiz. Merah, Ustaz Faiz kata kuning, merah, kuning. Padahal dia adalah dua-dua. Bagaikan sisi mata seling. Ya kan? Jadi sebelum kita pergi lebih jauh untuk mengenal diri anak ni, kita belajar dari ini dulu. Ya. Okey, boleh insya-Allah. Ada dua sisi. Ini baru dua sisi. Ustaz Faiz sudah pergi ke Mekah? Alhamdulillah. Beberapa kali. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita dibawa pergi lagi ya. Amin, Allahumma amin, insya-Allah. Semua yang sedang menonton malam ini mudah-mudahan dimudahkan laluan kita untuk pergi mengerjakan umrah lagi sekali dan juga haji bagi yang berimpian. Okey, itu tadi ini Kaabah. Kaabah ini kalau orang tu tak bergerak, di mana kita nak mula tawaf sebelah sini lampu hijau sebelah sini kan ada ni. Jadi kalau kita tidak bergerak, kita hanya melihat di sisi sini, ada orang tu kata, aku nampak pintu lah Kaabah. Orang ni akan kata, mana ada, tak ada pun. Okey. Setelah dia keliling, baru dia melihat, rupanya Kaabah itu ada Hajarul Aswad, ada makam Ibrahim, ada pintunya, ada kincir pancuran emas, ada yang bulat ni apa Ustaz Faiz depan ini? Hijar Ismail. Okey, kita kena keliling Kaabah tu baru kita boleh mengenali Kaabah. Apalagi kalau kita boleh masuk ke dalam ni. Ya kan? Betul. Apalagi kalau kita boleh masuk ke dalam tu, kita lebih mengenali, begini rupanya Kaabah. Jadi sebagaimana Kaabah tu kalau kita nak kenal dia, mesti kita keliling dia. Baru kita boleh kenal sudut-sudut Kaabah itu. Dan betul. Manusia pun begitulah. Kita mesti mengenali seorang manusia tu dengan pelbagai disiplin ilmu. Benar. Tak cukup satu ilmu. Ada orang menggunakan ilmu biologi, ilmu tentang jantina. Jantina ni bila kita duduk di alam roh dulu, kita tak ada jantina lagi kan? Kita bukan lelaki, bukan perempuan. Tapi bila ditiupkan roh masuk dalam tubuh, ditakdirkan saya jadi laki-laki, ditakdirkan itu jadi perempuan. Maka sifat kita tu, pembawaan kita tu berbeza berdasarkan pada jantina. Ya kan? Betul.
jantina. Katanya perempuan tu dia lebih penyayang dari laki-laki ya. Dan orang yang penyayang itu biasanya dia lebih besar badannya katanya lah penyayang. Oh, Orang yang besar itu dia lebih sabar, lebih tenang, lebih penyayang. Itu dari segi oh, tubuh. Dan orang kurus okey. itu dia lebih cepat, lebih lincah. Okey. Okey, salah satu contoh orang besar tu penyayang adalah ketika anak dia makan nasi, anaknya tak habis makan. Dia tolong habiskan nasi itu. Sayanglah tak habis. Sayanglah nasi itu tak habis, dia tolong makan. Jadi badan dia makin besar, makin besar. Okey. Dan orang Betul. besar itu lebih sabar ketika duduk tepi kolam tengok anak dia main kan. Bayangkan dia besar, anak dia jatuh dalam kolam. Isteri dia kata, "Bang, anak jatuh bang." Mana? Lambat dia nak bangun. Tapi kalau orang kurus cepat dia bangun. Itu dari segi biologinya lah Okey. Kita nak kenal manusia tu kena pelbagai dari segi ilmu lah. Itu satu ilmu biologi, ilmu jantina. Ada lagi ilmu apa lagi Ustaz Ais? Nak kenal manusia ni? Ilmu macam mana cikgu? Ilmu apa lagi yang kita nak kenal manusia ni? Kita ada numerologi Okay. Dari segi jantina satu sudut, numerologi satu sudut, apa lagi? Dari segi apa lagi cikgu Dari segi grafologi juga tulisan tangan. Tulisan betul. Kita boleh kenali orang. Dari segi adik-beradik, dia anak sulung ke, anak tengah ke, anak bongsu. Okey. Oh ya, betul. Betul. Anak nombor 2 tu dia lebih sabar, lebih menerima, lebih redha lah. Maklum anak nombor 2. Okey. Tadi kita sudah beri komen grafologi. Anak nombor 2 tu dia sifat dia menerima apa yang telah kakak dia pakai, abang dia pakai. Grafologi. Dan malam ni kita akan bicara ilmu tentang fingerprint. Itu psychobiometrik, ilmu tentang hujung jari. Dan hujung sebenarnya jari, bukan itu saja, bukan pasal jantina, bukan pasal numerologi, bukan itu saja, banyak lagi ilmu ada. Jadi kita jangan taksub pada satu ilmu. Aku ada ilmu ni je, ilmu lain aku tak terima dah. Boleh. Kita kena terima. Cikgu. Ya. Kita ada soalan. Mungkin daripada banyak-banyak kita panggil daripada disiplin ilmu macam cikgu cakap numerologi, grafologi tu. Maknanya dia ada makna kata ada hubung kait tak? Makna kata ada persamaan tak antara semua ni cikgu? Yes. Bila kita gabung-gabungkan semua, kita akan melihat. Kita akan melihat orang itu unik sebenarnya. Dari segi ilmu grafologi tidak semua, tapi 70%. Dari segi ilmu fingerprint 70% dia ambil. Dari segi ilmu jantina dia ambil sikit, jadilah orang tu inilah diri dia. Okey. Menarik cikgu, menarik. Jadi maknanya nak bagi tahu kat sini, maksudnya psychobiometrik ni kita khususkan adalah untuk mengenal anak-anak melalui dia punya fingerprint cikgu Fingerprint. Okey, benda ni memang okey. Sebenarnya kita belajar ilmu fingerprint ni lah, sebenarnya kita mempelajari tentang otak sebenarnya. Okey. Jadi tak mungkin lah anak kita tu kita nak belah otak dia kan. Nak belah otak dia tengok. Macam ni punya otak boleh buka. Okey. Alright, betul. Kita nak buka otak anak kita, nak tengok otak kiri kanan dia tu balance mana, ke arah mana. Tetapi semua yang di otak kita ni turun sampai ke hujung jari ni. Cikgu. Ni ada orang cakap ni kalau buka otak pun semua nampak sama je cikgu. Tak tahu nak baca macam mana. Kan? Masya-Allah. Tapi cikgu benda ni makna kata yalah fingerprint ni berkaitan dengan otak lah kan. Maknanya yalah kita faham bahawa daripada otak ni dia ada kaitan dengan fingerprint ni. Makna kata kita punya fingerprint semua memang tak sama kan cikgu kan? Tidak sama. Satu dunia tidak sama. Jadi ini yang ramai saya rasa kita punya viewers kita memang ramai excited. Lebih kurang berapa puluh orang cikgu bersama dengan kita ni memang super excited. Dan kita pun nak tahu lebih detail lah cikgu sebenarnya kan. Sebagai mukadimah. Cikgu pun dah bagi tahu ilmu macam-macam ilmu disiplin kita kena tahu. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan mungkin mendalam sikit macam mana cara nak penggunaan dia. Macam mana nak kenal ni cikgu? Okey, baik. Yang tadi saya bagi tahu ilmu fingerprint ni adalah ilmu membaca tentang otak manusia. Jadi tak mungkin, saya ulang sekali lagi, kita nak tengok otak anak kita, katakan anak kita 5 orang ini. Dia mesti tak sama semua ni, anak ni kan.
Yang nama jidingnya lain, perangainya, yang nama itunya lain. Jadi kita dah boleh agak dah anak kita ni orang yang begini-begini. Tapi bila kita mempelajari ilmu ini, kita boleh lebih make sure lagi lah. Oh, patutlah yang selama ni saya agak dia. Jadi otak ini orang bagi dia. Otak kiri, otak kanan. Otak kanan itu tempat sumbernya kreatif, lagu, irama. Orang-orang yang pandai berlagu, pandai irama tu ada di otak kanan. Dia ada folder-folder dia lagi. Otak kiri itu otak urutan, tinggi rendah, otak matematik. Jadi tangan kita ini, dia terhubung ke otak ini, yang tangan kanan ini dia terhubung ke otak bahagian kiri. Jadi bila melihat ujung jari kiri, kita sudah membaca bagaimana otak kiri. Bila melihat otak kanan, tangan kiri kita membaca otak kanan. Bukan membaca masa depan, tapi membaca bagaimana watak seseorang itu. Watak seseorang itu. Jadi watak itu umumnya ada dua lah. Ada dua, watak lembut, watak keras. Dan watak ini tidak boleh berubah sampai bila-bila, tidak boleh berubah. Maknanya memang otak lembut dengan otak keras tu makna kata dia ada kaitan dengan apa? Fingerprint ke ataupun memang macam mana cikgu? Watak orang itu dilahirkan, dia tidak akan berubah watak dia tu. Macam Sayyidina Abu Bakar. Kita contoh Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Umar tu walaupun dia dah masuk Islam, dia tetap keras orangnya. Ya kan? Tapi bagaimana dia gunakan kerasnya itu untuk membela agama Islam. Umar seorang yang Sayyidina Abu Bakar seorang yang agak lembut. Bahkan ada yang mengatakan Bakar itu daripada perkataan juga orang yang selalu menangis. Orang yang lembut hatinya. Jadi manusia tidak boleh watak dia, watak keras dan watak lembut. Jadi malam ini kita nak mengenali anak kita ni. Contoh anak saya ada 4. Anak ini banyak keras ke banyak lembut? Yang ini banyak keras ke banyak lembut? Dan kalau dia keras, macam mana nak bercakap dengan dia? Kalau dia seorang keras. Kalau dia seorang penuh perasaan, watak dia lembut, macam mana nak bercakap dengan dia? Ini membezakan cara pola asuh. Orang Indonesia panggil pola asuh itu adalah cara mendidik anak. Tak boleh sama. Cara bercakap. Ada anak yang Jadi cikgu maksudnya kita nak tahu maknanya tadi cikgu kata maksudnya pertama ialah Allah anugerahkan otak lembut dengan otak kasar, dan benda ni adalah maksudnya benda ni adalah dia punya keadaan yang tak boleh diubah cikgu, maknanya dia akan tetap macam gitu kan cikgu kan? Betul tidak boleh. Mana kata keadaan bila cikgu, maksudnya kita boleh kenal pasti anak-anak ni waktu umur bila tu sebenarnya? Anak tu dia perangai dia tu terbentuk melalui dua benda, ya kan? Dulu orang bergaduh ini, ada yang mengatakan daripada cara didikan. Masuk, ada yang mengata daripada DNA. Macam mana mak bapak dia orang mana? Dia orang Jawa tu, perangai dia macam orang Jawa lah. Dia ni orang ini ni, perangai dia ginilah. Rupa-rupanya lama perdebatan berlaku, akhirnya mereka ni membuat kesimpulan. Mereka mengakui bahawa perangai manusia yang dididik oleh dua-dua unsur tadi, iaitu persekitaran dan juga oleh DNA. Jadi ilmu otak ini adalah ilmu DNA. Jadi otak orang itu kalau lahirnya keras, memang keras orangnya. Jadi mungkin kita dah boleh masuk kepada ilmu jari. Betul. Silakan cikgu. Saya dah print ini. Jadi, dalam dunia ini manusia ada corak jari seperti ini. Allah subhanallah. Hyperjumlah. Ini saya katakan yang otak lembut tak keras tadi. Maksud lembut itu ni orang feeling. Orang feeling. Dan lembut lah cikgu maknanya. Orang otak lembut lah. Tengok pula ada berapa. Kalau ada 10 memang lembut hati dia ni. Allah. Dan dia punya orang macam ni dia seperti lalang. Dia ditiup mana dia mudah. Ditiup mana dia bergerak dan dia mudah terasa orangnya, mudah ikut pada orang kata gitu, dia mudah berubah. Dia tengok, dia baca dalam Facebook apa, dia mudah berubah. Dia tak ada pendirian orang macam ni. Dia seperti lalang. Tapi dia penuh dengan perasaan. Jadi kita kena tengok di jari anak kita ni, 10 semua, ada berapa yang ini? Ada berapa? Kalau ada 10 macam ini, mana dia tu 100% orang feeling, orang perasaan. Cikgu, yang 10 tu ambil daripada mana cikgu? Kita tengok di hujung ni.
Okey. Maksudnya dia punya pattern dia adalah pattern macam gitu ke cikgu Macam ni. Dia dipanggil seperti air terjun, naik dan turun. Oh, okey. Okey, lah. Oh, saya boleh tengok saya punya lah sekarang Dia pakai rantai ataupun kita boleh beli mana saya punya alat cop jari tu. Kita cop jari. Cak jari. Di kertas. Tengok 10, bukan satu, 10. Jadi satu jari ni mewakili 10%. Kalau 10 macam ini, mana orang tu 100% dia tu orang yang jenis penuh feeling. Saya percaya kalau Cikgu Zahra ini orang yang macam ni, dia tak semua macam ni. Cikgu Zahra salah seorang itu positif. Bos gitu, masya-Allah. Kalau orang macam ini, cara bercakap dia menggunakan perasaan. Kalau macam berfikir pun menggunakan perasaan. Okey. Tak nampak cikgu. Boleh tunjuk depan sikit tak cikgu kat kamera tu. Okey. Oh, menunjuk perasaan. Oh, look. Orang macam ni logiknya kurang. Seperti ni logik kurang, dan kalau nak cakap dengan dia, kita kena pakai perasaan. Okey. Kalau anak, kita balik pada anak. Anak yang memiliki banyak seperti ini, mak ayah bercakap dengan dia pakai perasaan. Okey. Kau tak kesian ke mak ayah dah tua? Berapa lama lagi? Kau dah umur berapa? Kau tak sembahyang lagi? Kalau mak mati besok macam mana? Mak dah kubur besok nak jawab. Kau tak kesian ke? Ini ayat-ayat feeling. Orang seperti ini, dia bila kita ucapkan ayat feeling, dia akan touching. Okey. Dan ada juga kalau kita buat hipnosis, Ustaz Faiz tahu hipnosis kan? Hipnosis. Pejamkan mata. Ada orang pejam mata, dia cepat menangis. Dan ada orang buat tak tahu dia main. Dia main ketuk, main pensel. Itu orang mana tu? Ada orang kata itu orang keras hati, banyak dosa. Oh, betul ke? Dia memang betul orang keras, tapi tak mesti banyak dosa. Keras hati tak mesti banyak dosa. Betul. Orang kata lagi. Dan orang seperti ini dalam dunia ni ada seramai 60% dalam dunia ini. Okey. Berapa cikgu? 60%. 60% adalah dari kategori mana cikgu? Satu dunia. Sudah dibuat kajian. Okey. Maknanya jiwa lembut lah cikgu lembut. Orang yang memiliki feeling. Oh, masya-Allah. Saya baru tahu, masya-Allah. Dalam dunia ni ada berapa? Ada bilion manusia, 6 bilion sekarang ni. Dulu 5 bilion, 6 bilion. 6 bilion. Kata 6 bilion Kalau dari 6 bilion itu 60% adalah manusia-manusia yang seperti ini. Oh, masya-Allah. Kalau kita nak jual produk apa-apa pun, buatlah produk yang untuk orang ini. Cepat laku. Itu cara mereka. Kenapa kena buat untuk orang ini? Kerana dia paling ramai dalam dunia ini. Allah. Dia punya sifat dia tadi adalah perasaan. Dia berfikir pakai perasaan, bercakap pun pakai perasaan. Dia pakai perasaan bercakap. Dia tidak tenang, tak relax dia. Jadi sabarlah kalau anda ada pasangan yang seperti ini 10. Jadi kena kenal anak-anak. Walaupun dah lama kahwin, itu kita kenal. Okey, dah kita pindah ke yang seterusnya. Seterusnya cikgu. Sebelum tu cikgu, kita nak direct dululah. Kita punya sahabat-sahabat viewers kita pun ada yang bertambah baru masuk kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk ni, saya ucapkan syabas dan teruskan komen ikut perkongsian kita, dan saya minta tuan-tuan tolong share. Saya rasa kalau tak share ni tuan-tuan zalim sebenarnya. Tuan-tuan je tahu, tak boleh. Kena bagi orang lain juga tahu, ikuti kita insya-Allah. Boleh Okey, terima kasih. Okey cikgu, silakan terusnya. Okey, seterusnya tentang ini ini namanya bulat. Bulat. Oh, bulat. Orang seperti ini yang memiliki corak seperti ini dalam dunia ni ada seramai 30%. 30%. Dia punya watak dia keras. Ini yang keras. Oh, okey. Yang keras, bukan setakat keras, kaku. Kaku macam mana tu? Tak pandai diplomasi dengan orang, dia buat cara dia je. Oh, masya-Allah. Tapi dia punya hebat orang seperti ini, dalam diri dia tu ada 70% motivasi dalaman. Apa-apa dia akan capai orang seperti ini. Aku tak kira larang ke, tak payahlah belajar master, mak dah tua dah. Tak kira, nak juga. Ini orang panggil macam ni. Allah.
Tapi degil itu digunakan untuk kebaikan. Tuhan bagi kita degil kan. Tapi orang ini dia cara baik dia nak belajar, nak sama master, nak siapkan PhD dia. Orang yang keras, kaku. Dan kalau ada 10 seperti ini di jari anak ni, 10 semua macam ni, dia tak ada perasaan. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang inilah yang tadi yang kita buat hipnosis, sila pejamkan mata, dia tak boleh pejam mata, dia tengok orang. Dia tengok orang dia gelak-gelak. Sebab ya kita Allah. Dia susah touching. Kita ceramah benda sama, video sama kita tayang. Kawan dia di sebelah tu dah diam, touching, nangis. Dia tengok, nangis. Dia gelakkan orang lagi. Kerana dia orangnya keras. Keras hati. Tapi tak mesti banyak dosa. Bukan banyak dosa. Ya. Kalau yang tadi, motivasi dalam diri sangat kecil sekali. Sikit je. Apa-apa dia nak buat, dia perlu sokongan dari orang sebelah dia. Kalau dia tu anak-anak, dia perlu sokongan ayah dia. Kalau dia tu belum kahwin, dia perlu sokongan daripada pasangan dia. Bagus. Dia bermotivasi bila disokong. Orang seperti ini. Tapi orang seperti ini sudah ada dalam diri dia 70% motivasi diri. Maknanya dia hanya perlu sikit saja dari luar. Apa-apa yang dia nak dia akan buat. Dia tak kira. Dia boleh capai secara cepat. Apa yang dia nak tu. Berapa persen Ustaz Faiz orang seperti ini dalam dunia ni? Yang tu 30%. 30%. Orangnya kaku, keras. Okey, sepanjang dia. Tapi kelebihan dia apa dia? Motivasi dia sangat tinggi. Motivasi dalaman dia cakap. Dan dia berfikir cara logik orang ini. Logik. Kalau duduk di jari manis, orang seperti ini, corak ini, orang itu bercakap direct. Allah. Maksudnya kalau benda ni dekat jari manis. Jari manis mana? Karena jari manis ada jari komunikasi. Jari manis, jari yang terhubung ke otak, dia dekat dengan telinga. Jari komunikasi. Okay. Kalau bulat dua hubung, orang itu kalau bercakap direct, dia tak berlapik-lapik. Allah. Tak gerti, cikgu, maknanya tak gerti jaga perasaan orang lah cikgu. Dia main stepek je. Lepas itu je. Kerana dia jenis orang yang direct. Dia orang target. Kalau kita tengok benda seperti tempat orang main memanah tu kan? Tempat memanah. Orang memanah di sini. Jadi orang itu kalau di jari manis bulat, dia nak cakap apa dia target terus stop. Dia tak ada main pusing-pusing gitu. Inna lillahi ya Allah. Kalau dia jadi bos, dia mesyuarat, orang macam ini cepat siap dengan dia. Sebab dia tak panjang-panjang. Okey. Ni, siapa yang ada jari manis dia dua-dua macam ini, panjang, berliku-liku. Patut-patut mesyuarat siap, tak siap lagi. Kerana dia agak panjang, ambil jalan jauh, corner ada U-turn lah. Tapi kalau orang seperti ini, dia orang direct. Okey, semua masuk. Kita akan tamat sejam dari sekarang. Okey, kita pergi ke 1, 2, 3. Ada pertanyaan? Ada? 1, 2, 3 tak ada? Okey, bubar balik. Simple macam gitu je. Orang cepat ni memang cemerlang buat kerja, tapi ada banyak salah-salahnya lah. Biasanya cepat kan? Cepat. Yang ini lambat buat kerja. Lambat. Tapi cemerlang, tapi lambat siap. Allah. Okey. Jadi orang seperti ini kalau kita jumpa dia, bercakap dengan dia guna bahasa direct. Kalau perempuan ni dia banyak macam ini, lebih 5 lelaki ke banyak, nak cakap dengan dia kena guna bahasa direct. Dia tak faham bahasa bunga-bunga. Okey. Saya suka kat awak. Okey. Ada orang seperti ini dia tak suka kalau laki-laki bakal suami dia hari-hari I love you. Orang pun tak. Bagi dia tak ada maknanya. Satu lagi. Orang seperti ini sangat memilih. Allah. Sangat memilih. Dan kalau kita tengok Facebook orang-orang yang ada 10 seperti ini, Facebook dia biasanya dia punya friend dia 300 ke bawah. Tak ramai. Ya Allah, maknanya betul-betul dia filter cikgu Dia pilih semua, dia filter semua.
Dia ni otak Tapi dia ni dia, macam apa yang dia pilih? otak dia ni macam berniaga. Apa Okey. yang untung aku nak. Kalau tak untung, tak payah. Okey. Oh. Okey, dari segi berkawan kan. Apa untung aku jadi kawan dengan kamu dalam Facebook ni? Tak dapat apa-apa, tak payah. Oh, ya Allah. Ya Allah. Dia bisnes punya otak dia. Otak dia bisnes. Ya Allah. Okey. Lain orang macam ni. Orang macam ini, kalau Facebook tu boleh isi 5,000, tak muak dia 5,000. Kalau boleh dia nak minta request dengan siapa nama tu yang buat Facebook, kalau boleh nak 6,000 friend. Orang macam ni. Dia terima semua kawan-kawan ni. Dia terima semua, dia tak tapis. Kali ini dia tapis orang macam ini. Okey cikgu. Kita ada soalan cikgu. Kita jawab 1-2 soalan dulu boleh cikgu Dia kata ni daripada Nizam Syamsuri. Tahniah Tuan Nizam. Okey, lepas ni boleh like, komen dan terus share. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan dalam ni boleh terus share kepada ibu ayah dan lain dan sahabat-sahabat kita yang lain untuk join bersama kita insya-Allah. Sesi yang sangat menarik malam ni, sangat santai. Dan soalan dia cikgu, macam mana nak tahu sebab takkan nak tengok chop jari dia dulu. Macam mana cikgu? Memang kena tengoklah cikgu Ya tengoklah. Malam ni suruh dia chop. Bercakap pasal anak-anak kan. Pasal anak kita. Jadi anak kita kita boleh tengok ini chop dia. Ada pun orang lain. Betul lah. Ada pun orang lain tengok cara kita masuk dengan dia. Boleh tak saya nak tengok dari awak? Mana boleh. Okey. Dia ada dalam kepala dia, ini nak ramal aku ni. Nak meramal aku ataupun nak apa-apa. Dia punya dah negatif dalam kepala dia. Pakai chop ni. Chop ni. Kalau tuan-tuan sekarang tak ada chop di rumah, pakai pensel boleh. Ambil pensel, anak kita kan ada pensel tu. Pensel. Lorek, ambil pensel satu. Lorek bagi hitam. Dan chop jari di atas tempat pensel tu. Dah tu, ambil selotip, tampal di jari. Cabut, tampal di kertas. Nampak apakah bentuknya seperti ini, apakah bentuknya bulat. Jadi saya rasa tidak salah kalau kita kaitkan dengan ayat Quran surah apa ya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu hai manusia, cubalah kau lihat kejadian-kejadianku. Ya. Hikmah dia cikgu Anfusikum, dan pada dirimu, ini kan diri kita ni, sebahagian ya. Diri. Betul. Apakah aku menciptakan itu saja-saja aku buat ke? Bentuk bulat-bulat, bentuk gitu-gitu saja aku ke? Tak ada kerja. Subhanallah, Allahu Akbar. Aku ada tujuan aku sebenarnya. Hanya kamu yang tak tahu. Benar. Ini sudah dikaji orang satu dunia lah. Ya. Okey, watak orang tadi yang bulat-bulat tadi sudah menjawab chop pakai menjawab. Ataupun pakai pensel paling mudah lah. Ataupun satu lagi itu mahal lah, orang kena chop pakai alat dia tu terus keluar di monitor bentuknya. Itu saya ada alat itu. Satu keluarga dari Perlis datang ke rumah saya ni. Abang dia, adik dia, 3 satu keluarga chop jari semua. Dia tengok saya punya ilmu saya ni di internet kan, datang dia dihubungi nak datang nak chop jari. Okey, yang ketiga. Kita pergi yang ni pula Ini nama dia seperti gunung. Dan orang seperti ini hanya ada 10% dalam dunia. 10%. Okey. Watak dia pendiam. Okey. Pendiam, rajin, kerja step by step. Okey. Diam, rajin, kerja step by step. Dia tidak akan buat B kalau tak selesai A dulu. Orang macam ni. Okey. Dia akan selesai A dulu, pergi ke B, lepas B baru ke C. Dan perangai dia tidak pernah mengadu walaupun dia susah. Dia diam je. Allah. Apa yang dia terima dia akan buat, dia hanya merenguk dalam diri dia tidak akan keluar di mulut dia. Orang seperti ini. Allahu Akbar. Banyak tekan perasaan ke cikgu? Mana kata apa-apa perasaan tu dia pendam, jadi sakit pun dia pendam, macam gitu cikgu. Istimewa dia insting. Allah Subhanallah. Kalau ini tadi apa tadi? Feeling Ini feeling.
Yang bulat tu apa? Logik. Yang bulat logik. Logik. Betul. Dan yang ini adalah insting. Orang macam ni tak ramai. Kalau kita belajar ilmu numerologi, orang asas 2 tu adalah orang yang banyak bicara, cakap banyak. Betul. Saya pernah jumpa orang nombor 2, sepatutnya dia cakap banyak, tapi dia kata saya tak cakap banyak pun. Bila kita tengok dari segi jari dia, rupanya ada corak seperti ini. Allah. Jadi tadi belajar ilmu numerologi belum selesai. Ilmu tarikh lahir itu kan, orang nombor 2 tu dia memang seorang yang kuasa dalam komunikasi, pandai bercakap, tapi rupanya dia pendiam. Kenapa pendiam? Rupanya dia ada corak ini. Ada satu corak pendiam dia. Ini 3 corak utama lah dalam diri manusia. Sebenarnya ada 7 corak jari ini, 7 corak. Dan saya tunjuk corak lain lagi. Corak-corak itu adalah kombinasi daripada corak 3 tadi lah. Seperti ini. Ini jarang ditemui. Variant nama dia. Variant ini dia ada campuran. Kalau Ustaz Faiz perhatikan, ini loop. Loop dan wall. Ini sangat kita jumpa orang itu. Jadi kalau dia ada 2 corak di satu jari, mana dia punya kepribadian pun ada bertanda perangai dia. Susah nak ditebak. Susah kita nak membaca peribadi orang macam mana. Dia sudah bercampur seperti ini. Tapi jarang sangat susah sekali. Jadi sebenarnya orang yang variant ni dia sebenarnya orang macam mana cikgu? Walaupun maksudnya daripada sudut luarnya, maknanya kata kita susah nak baca dia, tapi dia ni kategori macam mana? Dia susah nak baca lah, memang bercampur. Kita nak tebak adakah dia orang logik, adakah dia orang feeling. Rupanya dia bercampur dua-dua tu. Tak, maknanya itu yang kita nampak. Maknanya kata dia sendiri ni, maknanya dia sendiri apa? Orang yang confused ke dengan diri dia ke macam mana? Tidak juga, dia ada cara dia. Cuma kadang-kadang orang seperti ini dia ada masalah bagi orang lain. Contoh ini loop nama dia. Ini loop ini namanya ulnar loop. Dan ada satu lagi, bila terbalik seperti ini nama dia terbalik, radial loop satu lagi. Apa beza dia? Macam ni. Ini jari kita yang kiri, jari saya ni. Bila naik ke sini turun ke jari kecil, ini namanya ulnar loop. Naik turun ke jari kecil, naik turun ke jari kecil, naik turun ke jari kecil. Tapi bila ada yang naik dan turun ke jari ibu, itu dia panggil radial loop. Bila radial loop, kalau kereta tu gear R ke mana dia? Untuk undur kan? Gear R. Betul. Terbalik. Nak terbalik. Jadi orang-orang yang ada corak seperti ini tapi terbalik di jari-jari dia ni, jadi dia pun terbalik orang dia. Terbalik, apa maksud terbalik kat sini? Terbalik macam mana cikgu? Kalau ada di sini, ini otak berfikir ni. Kalau di sini, cara berfikir dia terbalik. Cara berfikir terbalik. Dan jauh, orang panggil dalam bahasa lain melepasi kotak. Apa? Melepasi kotak. Out of the box. Yes, out of the box. Bagi orang lain ini terbalik. Jadi orang seperti ini selalu menghadapi konflik dalam hidup dia sebab orang tidak faham dia. Sebab cara fikir dia lain kan? Saya adalah bos. Saya buat satu benda, mengikut cara fikir saya orang out of the box, tapi semua anak buah saya tak faham. Semua orang anak buah akan tengok, apa-apalah bos ni. Tapi bila bos itu menerangkan, awak tahu ke tidak, kenapa saya buat seperti ini? Saya melakukan seperti ini adalah kerana A, B, C itu. Baru orang faham, oh begitu cara kamu fikir ya? Iya dong. Alright. Saya belum pergi ke semua jari kan. Ini jari berfikir ni. Jari berfikir Dua-dua jari berfikir. Bezanya apa dia? Kalau kanan dia pergi ke otak kiri, mana berfikir secara logik. Macam mana orang tu berfikir secara logik, dia tengok di sini, di jari telunjuk kanan dia. Dan ini berfikir secara kreatif, mana pergi ke otak kanan. Macam mana dia berfikir secara kreatif, tinggi ke tidak dia punya makom kreatif dia tu. Boleh tengok di sini. Dan Ustaz Faiz tahu tak kenapa ketika kita sembahyang kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yang ini Tuhan suruh angkat, kenapa tak yang ini? Kenapa tak yang ini? Betul. Kenapa yang ini? Kenapa tidak yang ini? Salah satu ilmu tu kita dengar lah, orang dah hurai. Dari segi ilmu ini, kenapa yang ini?
Okey, guru saya belajar ilmu ni di Bandung di Indonesia. Guru saya Pak Benny, jadi beliau ada satu orang rakan, sahabatnya seorang Kristian. Jadi bila bercerita, kamu tahu ke tidak, dalam Islam sudah ada ilmu tentang jari ini. Ketika kita sembahyang, kita mengangkat asyhadu, artinya apa dia? Aku mengaku la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, melainkan Allah. Kita angkat jari kanan, telunjuk kanan, itu jari berfikir secara logik, tidak ada Tuhan dalam dunia ini kecuali Allah satu-satunya. Logik ke tidak? Logik, sangat logik. Sangat logik dan masuk akal. Tak mungkin Tuhan tu dua, apa lagi tiga. Jadi orang Kristian tu berfikir dan dia mula menerima. Wah, betul juga Jadi dalam Islam sudah ada dari dulu lagi ilmu tentang ini Iya. Aku nak masuk Islam. Terserah kamu. Tak lama kemudian betul-betul dia masuk Islam. Allah. Dia masuk Islam. Ilmu fingerprint ini Jadi kita tak pernah berfikirkan kenapa Tuhan suruh angkat yang ini, kenapa tak yang ini. Kalau kita nak tunjuk kawan kita baik, best. Ataupun kalau di Indonesia tu dua gini, best. Markotak nama ini. Dua-dua ini. Tapi kenapa ketika sembahyang, asyhadu alla tidak yang ini, tapi yang ini. Kita ikut dia follow je kan. Tapi rupanya adalah sebaliknya itu. Subhanallah. Okey, ini ilmu berfikir. Kalau ini ilmu bagaimana kita berdepan dengan orang yang kiri ini, ibu jari kiri. Allah. Interpersonal. Interpersonal Ya. Sejauh mana kita tak malu berjumpa orang. Ada orang malu jumpa orang? Ada Ustaz Faiz? Ada yang malu. Ada yang malu cikgu. Saya tak boleh berniaga, saya tak suka lah berniaga jumpa orang, tapi kalau bisnes okey saya. Sama je bang. Ya ada. Kita tak boleh jumpa orang tau. Itu dipanggil bakat interpersonal, bakat berjumpa dengan manusia. Interpersonal cikgu Ya, macam mana jumpa orang? Kita tengok di sini. Kalau loop itu biasa. Kalau loop itu biasa dari kiri. Yang hebat itu adalah double loop. Saya tak ada gambar double loop. Double loop ini adalah dia ada dua corak seperti ini, double, satu ke atas, satu ke bawah. Tapi saya ada buku. Mana buku tadi? Ini buku saya ni. Kita cari double loop. Nanti ramai malam ni 70 orang sedang berada di talian. Anda boleh Google type double loop double loop. Orang-orang hebat tu adalah orang yang memiliki double loop di ibu jari kiri dia. Jadi orang seperti itu orang yang tak malu. Tak malu jumpa orang. Jadi dia tak malu jumpa orang, kita boleh buat apa? Boleh buat bisnes kan. Jual apa ni, pekerjaan itu orang tak malu itu. Itu mesti nak jadi orang hebat, mesti orang yang tak malu. Nak berniaga. Ni ambil ni buah mangga ni pergi jual, berdiri tepi jalan. Aku malu Sampai bila nak percaya kalau malu. Ya kan? Betul. Ada malu. Tapi orang yang ada double loop tu orang-orang yang hebat, orang yang boleh berjumpa orang. Okey. Ini interpersonal. Kalau ini berfikir, kiri mungkin tuan-tuan tengok dalam gambar ni terbalik. Ini jari kiri saya angkat Kalau ini dipanggil jari apa ni? Yang tengah ni. Ini jari apa ni Hantu Saya tak tahu. Saya tak tahu kenapa apa sejarah mula-mula dipanggil jari hantu. Kenapa? Saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Siapa yang tahu saya tanya orang Cina, kalau Cina panggil jari apa ni? Orang Cina pun kata, kami panggil jari hantu juga. Okay. Dari segi ilmu psikobiometrik, jari ini, kalau ini yang ini adalah cara berfikir. Kalau ini adalah cara berperangai, bertingkah laku. Perangai jari ini. Nak tengok perangai orang tu di sini. Sebab tu ada orang tua kata perangai macam hantu. Kan? Perangai macam hantu. Jadi nak tengok orang tu di sini. Nak tengok cara dia berperangai, adakah dia ikut feeling dia atau dia ikut logik dia di sini. Kalau dia loop, ada artinya dia ni seorang yang berperangai mengikut cara feeling dia. Dia bertindak. Dia ikut feeling dia. Kalau bulat, dia ikut logik dia, cara logik dia. Saya pernah duduk dalam satu bilik ada aircon. Bilik aircon tu tak sejuk sangat. Tiba-tiba masuk budak Budak tu masuk, duduk, dia ambil remote aircon ini, dia tekan. Tut. Sekejap saya rasa macam makin panas. Ustaz Faiz tahu berapa? Nombor di remote 30. Nombor 30. Allah.
Kenapa? Okey. Sebab budak berfikir secara logik dia, kipas nombor 1 laju, nombor 2 lagi laju, nombor 3 lagi laju kipas. 30? 30 mesti lagi sejuk. Ya. Dia betul, logik. Secara logiknya Betul. 30 mesti tambah sejuk. Itu budak berfikir secara logik. Tapi sebenarnya bukan begitu. Sejuknya mesti adalah 18, 16 ke bawah kan. Apalagi Betul. kalau ada minus. Ini jari perangai dan kita pergi ke yang ini. Ini jari manis. Okey. Jari manis. Sebab dia manis ke comel ke kenapa tak tahulah. Tapi ini jari komunikasi. Okey. Cakap dengan manusia hendaklah bermanis-manis. Masya-Allah. Jari komunikasi. Macam mana orang tu berkomunikasi? Adakah dia menggunakan feeling? Kalau macam loop tadi, orang itu kalau bercakap panjang dia. Okey. Dia nak cakap apa-apa tu, dia pusing dulu. Baru pada tajuk dia tu. Tapi kalau bulat, dia direct. Dan Ustaz Faiz tahu tak, penceramah-penceramah yang hebat itu adalah penceramah-penceramah yang memiliki bulat di dua-dua jari manis ni. Oh, double loop Bulat. Wall. Wall. Apalagi IP tu, dia makam dia lebih tinggi sikit pada wall. Okey. Karena bila bulat, dia ini nak menyampaikan sesuatu secara direct. Dia tak pusing-pusing. Dia orang cepat faham, dia cepat tangkap apa dia nak sampaikan. Dan atas pada wall itu makamnya itu adalah double loop, atas sikit lagi itu adalah IP cord. IP cord tu dia macam logo dia macam mata burung. Dan guru saya telah buat kajian di sekolah-sekolah tahfiz, mendapati anak-anak yang belajar tahfiz yang memiliki ciri IP cord di jari manis itu sangat cepat hafal Quran. Allah. Kerana apa? Daya tangkap dia sangat cepat, dan dia boleh ingat lagu-lagunya. Ada orang tak boleh hafal lagu kan? Orang dah ulang-ulang lagu dia asyik tak betul je. Dan ada orang sekali dua dia dengar dia boleh tangkap dah lagu-lagu. Dia punya tone itu, note lagu itu. Orang-orang yang memiliki IP cord di jari manis itu sangat cepat menangkap lagu. Dan kalau dia menjadi hafiz Quran, dia sangat cepat menghabiskan Quran. Okey. Masya-Allah. Kelebihan orang ini, saya belum sebut lagi. Orang ini kelebihan dia yang ada 10 ni adalah kuat ingatan. Masya-Allah, kuat ingatan Kuat ingatan. Tapi hati-hati, orang kuat ingatan ini dia kahwin. Alhamdulillah. Berapa anak? Anak berapa dah? Coming seorang. InsyaAllah, mudah-mudahan dilebatkan rezeki anak-anak. Amin, insyaAllah. Biasanya dia gunakan ingatan yang kuat dia itu untuk benda yang negatif. Allah. Contoh. Abang ingat lagi tak dulu masa kita kahwin dulu. Sampai hati abang pergi kedai mamak, minum dengan kawan. Saya tengah mengandung tahu masa tu. Anak yang ni dah besar dah Ustaz Faiz. Tapi masih dalam cerita lama. Kenapa? Ya Allah. Tapi yang diingat benda negatif, benda-benda yang menyakitkan hati. Yang ini yang kita perlu bagi terapi pada orang-orang seperti ini. Orang-orang ini perlu terapi. Okey. Kerana dia mengingati hal-hal yang negatif dalam hidup dia. Okey. Yang pedih-pedih itu yang dia ingat, yang sakit-sakit itu yang dia ingat, yang menyakitkan diri dia ingat. Bila dia ingat, dia sebut. Bila dia sebut, pasangan dia kecil hati tak? Kecil hati. Padahal pasangan dia kecil hati. Mula-mula tahu sama-sama bodoh, ya kan? Isteri pun, suami pun maklum, tak pernah kahwin sebelum ni, tak ada pengalaman. Okey. Bodoh, suami pun sama-sama bodoh. 15 tahun lalu diulang lagi cerita lama. Kita ada faedah. Okey, kita nak belajar stop, ingat benda-benda yang tidak berfaedah lagi. Makanya ada satu ilmu nama dia pemulihan jiwa. Pemulihan jiwa. Saya selalu kalau buat motivasi pada orang dewasa, saya suruh angkat tangan, letak di sini, tarik nafas, kita suruh sebut, wahai diriku, benda-benda yang tak perlu kufikirkan, kita suruh buang benda-benda itu. Bagi orang yang kuat ingatan, untuk apa? Kemana nak dibawa kelebihan itu? Sebab kuat ingatan.
hafal Quran. Ah. Ya kan? Dan awak ingatan sangat kuat, awak hafal Quran. Sebab awak punya kuat. Guna ke arah itu. Ustaz, mana kata yang kau ingatan ni kalau tak dibuat pemulihan jiwa, mana kata diingat juga yang dulu-dulu tu. Kalau dia ada trauma lama lah. Kalau dia ada trauma. Okey. Ustaz, ada soalan ni Ustaz, ada soalan. Mana kata kan, okey Ustaz, mana kata dekat sini okey lah, saya nampak kita dah masuk mendalam lah. Mana kata kita belajar daripada segi pattern-pattern fingerprint kita kan. Sama ada ke-10 adalah sama dan kita belajar dari segi jari hantunya, ada yang mungkin double loop lah dengan jari manisnya cik. Okey, ini apa yang Allah SWT telah bagi pada setiap maknanya Allah punya ciptaan. Betul. Tapi kan cikgu, mana kata benda apa yang Allah dah bagi ni dengan apa perwatakan dia, adakah possible untuk mungkin kelemahan atau keburukan yang dia ada tu untuk dia ubah diri dia tu sebenarnya? Adakah benda ni possible lah? Mampu ke atau macam mana tu cikgu? Macam tadi memang gitu je. Kalau watak itu kira kalau pokok tu adalah batang pokok. Tak boleh ubah lah. Tapi kalau macam perangai tadi ingat benda lama, itu ranting-ranting dia. Itu kan boleh diubah itu. Macam pokok bonsai kita potong dia tumbuh ke arah sini, kita potong sini tumbuh ke sini lagi. Itu ranting-ranting semua tu boleh diubah. Boleh diubah haluannya. Tapi kalau batang besar tu tak boleh ubah lah. Kalau orangnya loop lah dia sampai mati pun. Kerana jari dia semua macam tu. Feeling. Okey. Sampai mana kata cikgu yang maknanya saya faham kat sini adalah yang mungkin kita ambil yang orang yang mungkin yang kuat ingatan tu, dia memang akan tetap kuat ingatan, tapi apa yang kita dorongkan dia kepada benda yang baik itu kan. Yes. Okey, saya nampak. Okey, saya nampak lah. Maknanya kata apa, ada benda yang kita boleh ubah, ada benda yang kita tak boleh ubah. Maknanya kata dia punya asas dia tu memang tak boleh ubah cikgu kerangka besar tak boleh ubah dah. Besar tak boleh ubah. Okey. Kalau ubah orang ini perangai dia yang dia yang keras, wataknya kaku, nak ubah perangai dia, ubah otak dia, tukar otak dia, bedah kepala dia tu, cabut otak dia tu. Ambil otak orang akan berubahlah dia tu. Okey. Cikgu. Kita cerita dari segi sudut macam saya nak touch sikitlah dari segi sudut macam daripada hati keras dengan hati yang lembut tadi. Maknanya memang tak mungkin ke cikgu daripada hati keras ni jadi satu orang yang mungkin lembut, bertukar. Benda ni tak possible ke macam mana cikgu? Saya ingat di zaman Nabi SAW ada kan Nabi menganjurkan kita menangis, ya kan? Disuruh banyakkan menangis. Ada orang cuba menangis tapi tak boleh menangis. Dia cuba nangis tak boleh juga. Mungkin dia lah golongan orang-orang wall ni lah, orang keras. Dan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta nasihat, wahai Rasulullah, kenapa mataku tak boleh menangis? Jadi kata Nabi apa hadisnya, kerasnya matamu tak boleh menangis kerana banyaknya kerasnya hati. Okey. Bekunya matamu tak boleh menangis kerana kerasnya hati. Kerasnya hati adalah kerana min kathrati dzunub. Pada banyaknya dosa. Banyaknya dosa wa kathrati dzunub min tulil amal adalah kerana panjangnya angan-angan. Wa tulil amal, dan orang yang panjang angan-angan min hubbud dunya adalah kerana ada satu sifat cintakan dunia. Wa hubbud dunya ra'sun kullu khati'ah. Wa hubbud dunya, dan cintakan dunia adalah ra'sun, kepala kullu khati'ah, kejahatan atas dunia ini. Orang kedekut cintakan dunia kan, kedekut, kopi, kelorek, tak mau sedekah. Orang-orang yang cintakan dunia. Jadi ada yang datang jumpa Rasulullah, mereka berusaha untuk menangis, tak boleh menangis. Saya lupa dia punya pangkal hadisnya itu apa hadisnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi maknanya begitulah, kerasnya mata tak boleh menangis ada kerana banyak kerasnya hati. Bekunya mata kerana kerasnya hati. Jadi kita kena usahakan untuk menangis. Ya. Okey cikgu, ada soalan cikgu. Ada orang bertanya ni cikgu, makna kata kalau kita relate lah dari segi perkembangan anak-anak lah terutamanya, makna kata ada di kalangan yang ibu ayah sekarang ni yang mungkin kepeningan dari segi nak cara didik. Satu cara didik, satu lagi dari segi keadaan anak tu sendiri. Ada ibu ayah yang sekarang ni sangat-sangat tekanan dan struggle
dalam nak mendidik anak dia, tak nak dengar cakap keras hati, kuat melawan, orang cakap sepatah 10 patah, memberontak. Adakah yang pertamanya soalan dia, adakah yang dia ni kategori wall, itu yang pertama. Yang kedua je, adakah tak boleh nak ubah keadaan dia ni? Macam apa saranan cikgu? Apa saranan cikgu sebenarnya untuk ibu ayah yang macam gini, lepas dah tahu anak dia, Allah, anak aku wall pula. Macam mana tu cikgu? Jadi awal tadi kita belajar anak-anak itu sifat perangai itu dibentuk oleh dua, iaitu DNA dalaman dan luaran. Mungkin juga mak ayah sendiri yang mendidik anak dia jadi macam itu. Ada mak pakai skirt tapi hantar anak dia sekolah tahfiz. Ada saya nampak. Apa maknanya? Dia tak baik kan, mak tu. Tapi dia inginkan anak dia baik. Okey. Jadi mak sendiri pun tak baik. Dulu saya pernah ada satu orang parent lah. Tak tahulah cikgu, anak saya ni saya ketuk pintu suruh bangun tak pergi sekolah, degil sangat. Dia tumbuk pintu. Saya tanya apa? Minta maaf Wan. Saya nak tanya, ayah dia sembahyang ke tidak? Tak cikgu. Tak. Lepas tu, tak sembahyang ayah dia. Kalau puas sendiri macam mana? Dia jawab, saya dulu, panjang dulu kata. Saya dulu sembahyang cikgu. Saya dah tahu dah. Sekarang saya tahu jawapan sekarang kan. Jadi sekarang ni, sekarang tak lah. Kenapa Puan? Entahlah, saya ni ada orang minat kat saya. Jadi bila saya tak dapat kahwin dengan dia, dia buat saya. Dia buat saya ni sekarang ni santai apalah kan. Hantar ilmu guna-guna lah. Jadi setiap kali saya nak sembahyang, saya akan jadi serabut. Jadi daripada saya serabut, tak payah sembahyang lah. Allah. Jadi Puan, saya tahu sebab inilah anak jadi macam tu. Oh iya ke? Dalam bahasa lain saya tak cakap. Kalau awak degil dengan Tuhan, anak pun degil juga. Allah. Itu satu sebab didikan. Okey, ilmu numerologi Ustaz Faiz mungkin kita boleh cek anak-anak ibu bapa yang jumpa anak-anak yang degil tadi, yang melawan tadi, kata dengan sahabat-sahabat kita, anak-anak yang degil ini biasanya anak nombor 7. Nombor 7 Saya setuju. Dia memiliki konflik dengan mak ayah. Sangat berbeza, tak sehaluan. Tetapi satu masa nanti dia akan ikut mak ayah dia juga. Dia dalam membesar, nak membesar tu dia tak suruh sembahyang dia, malah suruh tutup aurat dia, melawan. Memang sedih lah. Lagi kita ni seorang cikgu, seorang yang baik. Tercabar cikgu. Memang mak yang tercabar daripada nak suruh sabar ni, dah tak boleh nak sabar dah rasa. Itu dua apa? Dari segi didikan dan dari segi ilmu numerologi. Kalau dari segi ilmu jari, yang keras itu mungkin seperti ini. Dia memiliki banyak seperti ini. Orangnya keras. Jadi katanya kalau mendidik anak yang banyak macam ini, jangan banding-bandingkan dia. Okey, ini pantang larang. Jangan bandingkan dia dengan anak orang lain. Okey. Pantang larang dia. Ada tanya anak nombor berapa ya? Bukan anak nombor 7. Tapi ada satu kiraan ilmu, nama ilmu numerologi, bila dapat nombor 7 itu Puan Zarina biasanya dah, tak semua. Anak seperti itu dia konflik dengan mak ayah. Okey, orang seperti ini apa tu saya nak bagi tahu tadi? Dia apa tadi Ustaz Faiz? Dia ni keras. Keras. Cara bimbing dia, mak ayah jangan bandingkan dia ni dengan orang lain. Tengok anak orang tu, dia periksa dapat nombor 1 tau. Sangat pantang bagi anak memiliki seperti ini, dicabar. Itu cara didikan. Jangan cabar dia. Jangan bandingkan dia. Jangan bandingkan orang lain. Cabar boleh. Okay. Apa beza banding dengan cabar? Banding dengan anak, compare kan dengan anak orang lain. Tapi kalau kita ni terlupa lah, ada gangguan di sana dulu. Tak boleh kita nak compare dengan anak orang lain. Tapi kalau cabar boleh. Okey, makna nanti PSA akan datang kamu dapat nombor 1 ataupun 2 ataupun 3 lah. Okeylah. Kalau dapat nombor 1 atau 3 ni, mak nak beri kamu hadiah ini yang kamu nak ni. Itu nama dia nak cabar.
Okey. Cabar. Jadi anak seperti ini boleh dicabar, tapi jangan dibanding-bandingkan. Okey tu. Sahabat kita tu Tuan Zazli ada bagi tahu tu, akal nombor 7 itu biasanya gitu Anak nombor 7 tu memang dia konflik dengan mak ayah. Ini kita perlu ada banyak ilmu lah mak ayah Dan tadi saya bagi tahu orang banyak loop tadi kuat ingatan kan. Dia kuat ingatan tapi dia tak kuat ingatan. Dia mudah melupakan orang macam ini. Kemarin kita pernah berselisih dengan dia, hari ini dia tak orang macam ni dia ignore, dia tak peduli. Okey. Masya-Allah. Yang terakhir jari manis. Okey, jari manis. Jari manis ini adalah jari adaptasi, jari bergaul. Macam mana kita bergaul dengan orang lain. Okey. Seandainya di sini dua-dua loop Kalau satu loop separuh je lah. Kalau dua-dua loop tu mana ni dia ni seorang yang feeling, perasaan, suka bergaul. Okey. Orang inilah yang Facebook dia tu banyak teman, banyak sahabat yang itu loop Tapi suka social cikgu social. Yes. Kalau ilmu tulisan tu dia panggil orang yang suka bergaul dengan orang ni extrovert. Extrovert. Okey. Tapi kalau ini di jari kelingking dua-dua biasanya macam kita tahu Facebook tu boleh diisi 5,000 friend tapi orang seperti ini takkan lebih 1,000 orang. Dia biasa 300 bawah. Kalaupun ada lebih 3-4,000 kita kena tanya dia. Sebab dia kan jenis orang yang apa-apa dia buat itu dia ada target. Okey. Di jari kelingking dia dua-dua bulat tapi friend dia ramai di Facebook. Rupanya dia seorang bisnes. Dia jual produk di Facebook. Dia terpaksa menerima semua orang untuk jadi kawan dia supaya dia boleh mempromosi produk-produk dia. Dia ada target. Orang target. Masya-Allah. Jadi yang ini ke arah otak kiri, otak logik, kali ini otak kanan Jadi anak-anak ni boleh dilatih katanya untuk supaya otak kiri kanan dia tu dua-dua menjadi hebat. Dia dua jadi jangan tak sebelah dia. Caranya macam ni salah satunya. Orang buat gini. Pistol. Cuba Ustaz buat ni. Pistol. Ni orang. Okey. Ni orang. Lepas tu tembak. Tembak. Lepas tu tukar. Tukar. Ini cara nak aktifkan otak. Budak-budak dia suka buat gini. Mula-mula memang alah susah lah. Tapi lama-lama dia akan jadi mudah. Caranya. Ataupun macam ni. Yang kanan kita 4 segi. Yang 4 segi. Yang kiri bulat. Lepas tu serentak. Serentak buat gitu. Allah. Kita nak aktifkan otak. Biar dua-dua aktif kan. Kalau cerita piramid ada ini kan. Yang satu ni buat gini. Stop dulu, yang kiri gini. Tunggu dan serentak. Serentak. Allah. Yang paling best tangan di sini. Ketuk. Ketuk. Okey, berhenti dulu. Tangan kiri di perut. Pusing. Pusing. Serentak sama-sama 1 2 3. Ni ketuk atas. Masya-Allah. Cara nak aktifkan otak biar dua-dua aktif lah Okey. Ada pertanyaan apa? Okey cikgu, mungkin kita ada soalan tak? Kita minta viewers kita dan tuan-tuan dan puan-puan, banyak kita belajar. Saya sangat super excited dengan masya-Allah tuan guru kita Cikgu Hisham kita, masya-Allah saya sangat happy. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk mungkin boleh tolong komen dan terus share kepada ibu ayah yang lain, kawan-kawan yang lain untuk dia tahu sebenarnya tak kisah siapa anda ibu ayah. Yang ada anak, mungkin ada kawan-kawan sahabat, mungkin ada pasangan yang dah kahwin dan sebagainya. Kita lebih tahu sebenarnya keadaan yang macam mana Allah SWT ciptakan norma-norma keadaan manusia ni. Cikgu, saya ingatlah ada Al-Quran, Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wahai orang-orang ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, sesungguhnya kami telah ciptakan laki-laki, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami telah ciptakan laki-laki dan perempuan di kalangan kamu dan bersuku kaum. Wa qabaila lita'arafu, untuk kamu kena mengenali. Saya rasa ini antara dalil
yang mana nak kata ciptaan Allah ni is pelbagai, is macam-macam cara, macam-macam pattern cikgu Memang perintah untuk kita kenal-kenal Sebab tu kita jangan pelik cikgu Kadang-kadang kita ni, yelah kita faham orang sekian-sekian, kadang-kadang pelik ada setengah orang yang mungkin common sense tak ada, mungkin yelah cara dia macam kadang-kadang tak faham lah macam mana. Rupanya memang gitulah Allah cipta dia. Memang dia kena ada proses pemulihan jiwa cikgu. Untuk bantu. Dan perlu diingat, setiap manusia itu dilahirkan tidak ada yang sempurnanya, mesti ada cacatnya. Betul. Di situ dia hebat, di situ dia kurangnya. Okey. Tapi kita jangan peduli pada yang tak hebat itu. Kita cuba pandang yang hebat yang Tuhan bagi pada kita ini. Ini contoh Indonesia ada satu orang koruptor nombor 1 Indonesia kena tangkap. Dia punya bisnes dia, jumpa orang, dia goda orang untuk masuk bisnes dia. Dia kata dia ada bisnes, jadi orang tu bagi duit pada dia lah untuk buat modal lah. Bagi duit buat modal. Kerana dia pandai bercakap, akhirnya sebenarnya dia tipu. Dia pergi orang kedua. Dia kecek-kecek orang nombor 2. Tahu kecek kan? Goda. Orang tu melabur duit dan dia lari pergi orang nombor 3. Akhirnya orang buat report polis. Kes dah jadi kes, kena tangkap, masuk penjara. Jadi guru saya ni pergi ke penjara tu nak tengok siapa dia ni, nak tengok dari segi jari dia. Minta izin dengan penjara, nak tengok macam mana perangai dia sebenarnya, diri dia, watak dia. Adalah ditemukan bahawasanya dia ada 2 kehebatan, iaitu ilmu interpersonal, pandai dengan orang dan pandai cakap komunikasi. Jadi dia ni, orang koruptor nombor 1 di Indonesia ni, dia guna 2 kelebihan ini saja. Pandai jumpa orang, cakap. Itu je dia guna. Dia dah kaya dah. Okey, Masya Allah. Jadi kita jangan pandang, aku tak pandai lah bab itu, bab ini. Yang Tuhan bagi kelebihan kita ini. Itu kita gunakan. Dan cikgu. Yes. Ada soalan cikgu? Yes. Dia kata ni daripada Siti Wan Aisyah Wan Ilyas, saya tengok kuku anak saya berbeza. Nombor 2 dan nombor 4 cepat panjang, tapi nombor 3 lambat panjang. Adakah kuku ini juga lambang pemikiran mereka? Jangan malu mengatakan tidak. Saya tak tahu ilmu ini. Itu belum saya belajar lagi. Saya tak berani pasal kuku. Allah, pasal kuku tak. Okey, ada soalan lain. Daripada Zazli Haji Mat Nasir nak tanya, adakah jari kaki pun sama keilmuannya Ustaz? Masya Allah. Setakat yang saya tahu sedang dikaji juga. Dikaji. Di kaki tu kan dia ada corak-corak dia. Dan saya sudah tengok juga corak jari kaki saya ni. Sama ke tidak? Kalau di sini saya wall, apakah di jari manis kaki tu wall juga? Rupanya tidak. Sedang dikaji dan belum jumpa lagi dia punya luas ilmu Tuhan Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak kuberikan ilmu kepada kamu hai manusia kecuali sedikit saja. Sangat sedikit. Jadi kita gunalah ilmu yang sedikit ini, jangan kita bergaduh-gaduh Kita cuba belajar perbagaikan untuk melihat manusia ini. Karena kita cuba mengenali manusia ini. Siapa yang mengenali diri dia, apa kata ulama tu? Man arifa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang telah mengenali diri dia, dia akan kenal Tuhan dia. Jadi ilmu fingerprint ini sebahagian kecil bukan ilmu tinggi untuk mengenali diri. Sebahagian kecil untuk kenal diri, sifat kita, watak kita dan bakat kita juga bakat juga. Ustaz Faiz cuba ambil, ada komen itu dah. Lampu suluh cuba tengok jari ada berapa bulat, di mana yang bulat? Jari kejap-kejap saya cuba scan kejap saya punya ni. Alang-alang bagus kan? Tengok. Yang bulat. Ada saya rasa almost semua bulat lah, cikgu. Semua bulat lah. Semua bulat Untuk confirm semua bulat. Nanti untuk confirm semua boleh snap lah Ustaz Faiz, nanti boleh snap satu hantar pada saya lah. Boleh insya-Allah. Terima kasih. Kalau snap 10 gini tak boleh. Snap 10 tak boleh, kena satu-satu biar dia sharp kan. Kita nak tengok dia punya corak dia tu betul-betul. Okey, kalau bulat di sini orang itu ada bakat interpersonal.
Okey. Kalau yang ini intrapersonal. Oh, jadi yang mana? Yang jari kanan interpersonal. Intra. Kalau jari kanan, ibu jari kanan. Ibu jari kanan intra. Okey. Yes. Dia pandai mengurus diri sendiri. Okey. Macam mana dia memahami diri dia. Okey. Kalau ini telunjuk kanan berfikir secara logik. Telunjuk kiri berfikir secara kreatif. Jadi berbakat ke tidak dia tu tengok dia punya corak. Kalau loop itu dikira biasa-biasa. Okay. Kalau wall itu sudah ada bakat. Okey. Apalagi kalau arch, dia lebih tinggi lagi ni makam dia ni. Lepas tu double loop, IP chord, radial loop, variant. Dia punya makam. Masya-Allah. Ya. Masya-Allah. Dan saya rasa nak jumpa orang-orang hebat di Malaysia ni macam Jeff. Jeff ni saya tak pernah dapat respon di Facebook beliau. Jeff ini pernah tengok tak satu Facebook dia buat satu lukisan, bukan lukisan tapi dia buat rumah, dia buat pokok, buat kereta, motor Vespa, air banjir dengan tangan dia semua. Begitu tinggi sekali dia punya daya kreativiti dia. Allah. Saya dah hantar mesej personal pada Jeff ni, saya nak tengok macam mana dia ni. Dalam Malaysia ni tak ramai orang seperti ni. Dan beliau mungkin belum tak open lagi messenger tu. Jadi belum tak terbaca. Beribu orang. Cuba tengok di Facebook beliau itu orang memiliki kreativiti yang tinggi. Jadi yang penting 10 jari ni Ustaz Faiz adalah 4 yang ini. 4 ini yang penting. Yang mana? Yang 4 yang mana? 4 ini. Ibu dan telunjuk. Oh ini. Oh ibu dan telunjuk. 4 jari paling penting. Okey. Ya. Kenapa? Kerana inilah yang mempengaruhi yang lain-lain. Yang ini. Oh. Okey, cara berfikir kalau dia berfikir dia kreatif, akan lahir tindakan yang kreatif. Oh, okey. Kata Jeff itu, dia buat rumah, dia buat itu mesti datang dari pemikiran dia dulu kan. Okey. Cara berfikir dia kreatif, maka terhasillah tindakan yang kreatif. Allah. Dan dia cara bercakap dia pun kreatif. Okey. Dia datang dari yang ini. Ini yang utamanya atau enggak utamanya. Kemudian ada orang tanya saya antara semua ni loop, arch, wall ini double loop ni mana yang paling baik? Okey. Betul. Soalan sangat-sangat saya nak tanya tu sebenarnya. Cuba agak-agak dulu Ustaz Faiz. Agak-agak dulu. Pada saya kalau ikut dari segi data yang cikgu bagi yang menjuarai adalah jenis loop lah 60%. Loop kalau ikut secara logiknya lah. Itu paling ramai. Ini saya tanya ni paling baik di sisi Tuhan yang mana? Allah. Paling baik di sisi Tuhan yang saya tahu yang beriman dan bertakwa. Dari segi fingerprintnya yang enggak tahu. Baik, kalau siapa pernah belajar ilmu maqam nafsu, kita ada 7 maqam kan. Nafsu paling bawah sekali tu nafsu amarah, ya kan? Amarah paling bawah. Atas sikit adalah lawamah. Atas lagi adalah mutmainnah. Okey. Okey, ada lagi atas sampai atas sekali adalah kamil. Kamilah, mutakamil. Baik. Dan dua-dua ini kata ulama tasawuf, sesiapa yang berada di dua maqam ini, amarah ataupun lawamah, tidak ada jaminan untuk dia masuk syurga. Allah. Boleh kata sangat dekat sekali, 90% dia ni akan ke neraka lah. Selagi dia hidup dan mati dalam keadaan amarah dan lawamah. Makanya kita kena usahakan untuk naik ke mutmainnah. Yang mutmainnah ni baru diterima. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang sudah berada di maqam yang tenang, level tenang, irji', kembalilah kamu pada Tuhanmu. Ayat ini ditujukan kepada isteri Nabi iaitu Siti Khadijah. Itu ketika Siti Khadijah hampir meninggal, malaikat datang bertemu dengannya dan malaikat bagi tahu pada dia. Ada orang sudah sampai level tenang ini, matinya tu dijemput balik.
Jadi kalau dia tu ada loop. Okay, semua loop dia 10. Loop dia 10 orang ini. Okey. Tapi dia berada di maqam amarah. Allah. Dia 10 loop dan dia berada di amarah. Maka apa yang dia cakap semua tak baik. Yang terlintas pun semua tak baik. Perasaan dia pun tak bagus semua. Nampak kan? Dia berada di mutmainnah. Orang mutmainnah apalagi yang mulhamah, radiyah, mardiyah, kaminah tu dibimbing oleh Tuhan. Yang datang ke fikiran dia yang baik-baik, yang keluar mulut tu yang baik-baik, ya kan? Tindakan dia pun tindakan baik-baik. Jadi selagi berada di sini, apakah dia tu orang loop ataupun orang wall, semuanya tak bagus semua. Yang bagusnya adalah orang yang loop ataupun orang wall ataupun orang yang sudah masuk ke dalam tahap mutmainnah. Jadi maknanya tak kisah sama ada dia wall ke ataupun dia loop ke kan? Tidak. Tapi di level yang mana yang bagus adalah di level mutmainnah Yes, mutmainnah ke atas. Okey. Jelas. Dulu Umar dia kan dulu bukan Islam ya Sayyidina Umar, tapi setelah dia masuk Islam, dia kan menjadi pembela tapi wataknya tidak berubah. Tetap keras. Ketika Nabi wafat, apa dia kata? Dia keluarkan pedang kan? Siapa beritahu Muhammad meninggal, aku pancung. Kan keras tu. Betul. Keras tu. Tetap dia keras sampai bila-bila. Tapi dia guna kekerasan dia untuk ke arah mana. Okey, saya rasa kita sudah cover 50% lah ilmu tentang fingerprint ni. Ya, cikgu, mana katakan cikgu kan the whole idea saya nampak lah macam mana saya dapat tahu dan saya pun rasa penonton pun dapat tahu benda yang sama, iaitu apakah dia sebenarnya psychobiometrik ni dan macam mana nak gunakan dan nak faham secara ringkasnya jenis-jenis dia yang loop, hole atau arch ni kan, dan macam mana berjawab pada soalan daripada kita punya viewers kita, macam mana nak guna tu memang kena chop jari itulah kan. Tapi cikgu, yalah saya nampak ilmu ni saya rasa memang perlu ada kesinambungan dia. Saya nampak. Tapi kan cikgu kan saya rasa untuk keadaan sampai sekarang ni saya rasa dah memang dah banyak sangat dah ni. Kan? Dan dah banyak sangat dah ni kan. Jadi mungkin kita boleh buka 1-2 soalan. Kalau tak ada mungkin kita boleh off kat sini dan mungkin kita boleh jemput cikgu lagi untuk sesi yang kedua. Sudi tak cikgu? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Jadi cikgu pun masya-Allah banyak yang cikgu saya belajar dengan cikgu, masya-Allah saya sangat hormatilah. Especially cikgu Siti Zara pun banyak cerita pasal cikgu yang saya rasa saya masya-Allah saya sangat happy. Saya sangat happy jumpa dengan cikgu sebenarnya. InsyaAllah ke depan jari-jari ni kita boleh tengok diri kita apakah aku ni layak menjadi kalau di sebuah syarikat tu seorang bos atau seorang pengikut je. Ada orang tu dia hanya layak jadi follower je. Yes. Dia tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan idea-idea. Di jari ni ada juga. Sama juga di ilmu grafologi juga. Orang-orang yang tertentu ni dia jenis seorang pemikir. Pemikir banyak idea, dia boleh jadi bos di syarikat dia, di sekolah dia. Ada orang tu jenis. Kita ni golongan mana ni? Jenis golongan follower ke golongan orang yang banyak idea-idea yang boleh kita ketengahkan. Masya-Allah. Cikgu, saya rasa benda ni bukan limited dekat dalam keluarga semata cikgu. Saya rasa benda ni untuk semua yang bergelar manusia. Betul cikgu Betul. Jadi cikgu ada mungkinlah ada soalan daripada Tuan Zazli, ada kursus secara online tak untuk mengenal ilmu cap jari, berapa yuran? Mungkin boleh kontak terus ustaz oleh cikgu kita. Dekat mana nak cari cikgu ni cikgu? Dekat mana nak cari cikgu? Cari dekat dunia maya je lah sekarang ni. Dekat Facebook. InsyaAllah. Jadi boleh nanti kontak Cikgu Hisham lah Facebook cikgu apa cikgu? Hisham lah cikgu Facebook.com dulu Amazing Fingerprint, sekarang ni saya ubah F-Sheet Malaya. F-Sheet Malaya. Jadi boleh teruslah berhubung dengan cikgu terus untuk ilmu-ilmu yang sangat superb insya-Allah. Betul lah dari saya golongan followers yang betul. Jadi cikgu, saya rasa sembang kita pun memang dah sangat-sangat panjang dah, dan saya rasa memang at this moment kita cut off untuk 50% dan mungkin boleh jemput atas kesediaan cikgu punya masa untuk the next another 50% cikgu. Sudi tak cikgu? Baik, insya-Allah.
Okey cikgu, saya rasa untuk at this moment, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin berminat, yang mungkin suka, mungkin nak belajar lebih dalam mengenai hikmah banyak lagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita boleh kontak pakar kita, Cikgu Hisham kita, kan? Dan saya rasa pada diri saya pun rasa sangat excited dan saya pun sedikit belajar sebenarnya dalam live kita, kan? Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hisham kita, kan? Jadi cikgu, sebelum kita off kita, mungkin cikgu ada sepatah dua kata insyaAllah untuk kita wrap up kita punya sesi kita hari ni. Okey, kepada semua khususnya lah Ustaz Faiz malam ini yang telah memberi laluan, terima kasih banyak-banyak, dan kepada semua yang telah hadir di alam maya pada malam ini, mudah-mudahan kita jadi manusia yang sentiasa terbaik. Jangan berhenti belajar, ya. Terima semua ilmu, jangan cepat kita negatif dengar ilmu ini. Oh, ini kita dah bagi panggil judge kan. Kita cuba dengar dulu. Oh, macam tu rupanya. Cuba dengar dulu. Dan saya seorang yang suka belajar, penggemar ilmu. Saya suka dengar. Dan kita dengar, kita ambil tahu. Kita ada background sekolah agama dulu. Nah, kita ada background dan kita belajar, kita tidak terima bulat-bulat. Kita cuba banding-bandingkan. Oh. Jadi cubalah jadi yang terbaik. Semoga nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya. Walaupun apapun masa lalu kita nanti, yang ke depan ini yang pentingnya. Amin insyaAllah. Minta maaf. Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, sama. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kita belajar kan malam ni kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah terus bersama dengan kita, bersama dengan saya untuk mengetahui lebih banyak ilmu berkenaan dengan bagaimana nak bina diri kita, masya-Allah. Okey? Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat happy. Tuan-tuan, saya minta tolong sangat-sangat tuan-tuan sebagai yuran komitmen malam ni. Saya tak nak duit tuan-tuan, saya nak tuan-tuan tekan button share dan share kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah, kepada golongan yang mungkin tengah blur, tengah start, mungkin ada masalah nak kenal pasangan, anak-anak dan sebagainya. Tuan-tuan, kita ada jawapannya dalam sesi live kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, saya sangat happy, saya sangat gembira malam ni. Dan tuan-tuan terus follow saya dan tekan butang on notification. Okey, on notification. Tekan butang loceng tu. Okey? Untuk follow dan selalu bersama dengan saya untuk perkongsian-perkongsian ilmiah, bagaimana nak membentuk jiwa-jiwa, bagaimana nak improve diri, macam mana nak develop hati, emosi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, terima kasih banyak bersama dengan saya malam ni. It's so much amazing. Terima kasih kepada Ruzana Muhammad Derus, Roslinda Muhammad, Siti Wan Aisyah, dan yang Selha. Saya doakan anda semua yang masuk dalam live kita terus komen, terus bersama dengan saya, dan saya doakan semoga ada banyak kebaikan kita dapat malam ni dan jadikan kita di kalangan orang yang insya-Allah berjaya di dunia di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak bersama dengan saya. Nantikan insya-Allah pengisian esok. Esok inilah dia dalam sesi Adabul Mufrad Daily Adab bersama Faiz Hakim. Setiap hari 12 tengah hari. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Sekian saja. Yang mana baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana buruknya datang daripada kelemahan kita sendiri sebagai hamba Allah yang penuh dengan kebaikan. Jadi tuan-tuan, terima kasih. Saya mengundurkan diri banyak, minta maaf kalau tersalah kata, terkasar bahasa. Sekian saja. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan insyaAllah perkongsian kita pada 20 hari bulan 22, 24 dan sebagainya, dan sesi-sesi perundangan berkenaan dengan keluarga, anak-anak dan orang kaya kita. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.